Okey, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk mengikuti webinar yang ditajakan oleh MPC, Malaysia Productivity Corporation, di bawah MEPN, Machinery and Equipment Productivity Nexus, bekerjasama dengan MEIP, Machinery and Engineering Industry Federations, collaborate bersama dua persatuan, MATA dan misi 4.0. Jadi malam ni kita akan bincangkan productivity 1010 atau 1010, makna 1010 itu adalah mengenai digital. Jadi itu sistem pendoaan kan. Jadi kita belajar di sekolah menengah dahulu. Jadi ini 1010 tu adalah dalam makna dia digital. Jadi maksud dia pendigitalan productivity untuk meningkatkan productivity. Okey. Baik, sebelum kita mula, kita akan lihatkan apa yang ada. Sini adalah pengakuan. Jadi kita dah benarkan alat diagnostik ni. Jadi soal selidik diagnostik dari yang telah dirujuk dan ini telah digubah suai dan ditambah nilai dan diterima pakai daripada sumber-sumber yang berikut. Jadi kita merujuk kepada German Engineering Federation, VDMA. Kita juga rujuk kepada TUV Sud, Digital Cell Diagnostic 2 daripada Germany. Lepas tu kita rujuk kepada University of Warwick and also Economy Development Board Singapore dan Kementerian MITI bawah Industry Forward. Jadi makna dia soal selidik penilaian kendiri ini atau diagnostik diri ini digabung jalinkan sebagai versi ringkas dan mudah atau hybrid dari sumber-sumber seperti di atas dengan objektif untuk memperhebatkan penggunaan digitalisasi di Malaysia, terutama sekali sektor pembuatan di kalangan perusahaan kecil dan sederhana Malaysia atau kita namakan PKS. Okey, bahasa Inggeris kita katakan small medium enterprise. Okey, lihat daripada sini kita ada buat perbandingan, matrik perbandingan rujukan. Jadi daripada apa yang diceritakan tadi, di sini kita lihat yang sebelah kiri sekali, kita lihat TUV Sud. TUV Sud tu dia fokus utama dia dirujuk kepada operasi, rantaian bekalan, otomasi, kepintaran, pembangunan bakat dan strategi dan tadbir urus. Manakala VDMA pula dia rujuk kepada kilang pintar, lepas tu operasi pintar, produk pintar, perkhidmatan berdasarkan data, pekerjaan dan also strategi dan organisasi. Jadi University of Warwick fokus utama dia ialah produk dan perkhidmatan, pembuatan operasi, nombor 3 strategi dan organisasi, rantaian bekalan, modal penjagaan, pertimbangan undang-undang. EDB Singapura juga menunjukkan fokus utama mereka ialah operasi, rantaian bekalan, kitaran hayat produk, otomasi, penyambungan, kepintaran, kesediaan bakat, struktur dan pengurusan. Jadi di Malaysia pula misi daripada MITI kita adakan fokus utama operasi, perantaian bekalan, pengurusan produk, otomasi aset, penyambungan aset, kepintaran aset, pembangunan sumber manusia dan inisiatif transformasi. Jadi daripada sini kita rujuk kepada semua perbandingan yang ada, dia ada banyak yang persamaan. Lebih-lebih lagi dari sini dilihat daripada sudut operasi, rangkaian bekalan dan seterusnya. Jadi daripada situ pihak MPC menggalakkan MEPN, kita telah menunjukkan satu diagnostik diri ini, kita telah mengubalkannya dan kita adakan modal yang tersendiri. Jadi di sini kita lihat kepada di sebelah kiri, kita lihat kepada teras. Teras yang kita rujukkan ialah teras tu ada 3 teras dari segi organisasi, teknologi dan itu proses. Okey, dan proses. Ketiga tu sebagai teras. Daripada organisasi itu kita pecahkan dia kepada
dua bahagian, iaitu kepimpinan dan pembangunan bakat. Nombor dua itu ialah penjagaan dan strategi. Dari sudut proses pula, kita pecah kepada 3 bahagian. Yang pertama, rantaian bekalan. Nombor 2, operasi. Nombor 3, produk. Dari segi teknologi pula, kita pecahkan kepada 3 bahagian juga, iaitu dari segi otomasi, iaitu nombor 2 ialah kepintaran, dan 3 ialah penyambungan atau connectivity. Jadi di sebelah kanan kita tunjukkan di mana pembahagian markah atau skor-skor yang boleh diperolehi bila tuan-tuan dan puan-puan mengisikan diagnostik diri ini. Jadi pembahagian markah itu dirujuk kepada proses 30%, teknologi 50% dan organisasi sebanyak 20%. Jadi kita bandingkan daripada profil pemakahan dan kesediaan ni, bila tuan-tuan dan puan-puan mengisikan diagnosis ini, kita akan dapati kita buat diagnosis ini beberapa markah yang diperolehi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini kita lihat pencapaian dia. Markah daripada 0 hingga 20, kita namakan dia sebagai peringkat persediaan dia sebagai peringkat pemerhati. Jadi masuk pemerhati itu ialah operasi tetap seperti sedia ada, tanpa niat atau inisiatif untuk penggunaan digitalisasi. Jadi maksud dia tidak berubahlah, dia cuma lihat saja apa yang berlaku di sekelilingnya. Tidak ada inisiatif untuk buat digitalisasinya. Nombor 2 ialah markah daripada 21% hingga 40, iaitu kita namakan dia sebagai pemula. Jadi maksud dia Inggeris ke dialah beginner. Jadi dia baru belajar. Okey. Jadi huraian dia ialah mempunyai hasrat untuk mengejar digitalisasi tetapi tanpa usaha untuk inisiatif sangat yang sangat minima. Jadi dia cuma letakkan sedikit usaha saja. Jadi dia baru buat permulaan. Nombor 3, rujukan markah daripada 41% hingga 60%. Jadi kita namakan dia, peringkat dia sebagai pelajar. Jadi ciri-ciri dia ialah memiliki hasrat untuk menerapi digitalisasi, bergariskan panduan dalam operasi dengan perancangan dan strategi, usaha secara sederhana dan langkah inisiatif dilaksanakan. Bersedia untuk beberapa pelaksanaan sistem. Jadi dia telah melakukan sesuatu, jadi dia ada ruang lagi untuk memperbaiki diri. Jadi nombor 4 itu ialah pencapaian markah daripada 61% hingga 90%. Jadi di sini kita namakan dia peringkat mereka dah sampai ke peringkat ketua atau leader. Jadi ciri-ciri yang mereka ada ialah mereka telah menirap digitalisasi dalam operasi dari skala kecil ke sederhana, integrasi mendata dan bersedia menambah baik sistem dengan skala yang lebih besar. Jadi nombor yang paling tinggi sekali, markah dicapai daripada 91% hingga 100%, kita namakan kategori yang capai ini sebagai pakar. Jadi di pakar ini, ciri-ciri yang kita lihat ialah mereka telah melaksanakan sepenuhnya penerapan digitalisasi secara skala besar dan juga mereka dalam seluruh syarikat dan bersedia untuk berinteraksi dengan semua sistem termasuk syarikat anak-anak syarikat yang lain. Jadi inilah perbezaan pencapaian markah. Kita lihat di mana kesediaan tuan-tuan dan puan-puan menurut markah yang diperolehi selepas tuan-tuan dan puan-puan membuat diagnosis sendiri. Kemudian, okey. Jadi selepas tuan-tuan dan puan-puan membuat diagnosis atau dia membuat pilihan daripada 15 soalan yang kita kemukakan itu, jadi kita lihatkan di sini kita ada satu carta seperti yang ada di situ. Jadi kita lihat di carta itu, kita lihat dia kekuatan di mana 15 sektor yang dia tahu dibagi kepada 8 bahagian. Jadi kita lihat kepada semacam carta yang seperti dalam sarang raba-raba ini, kita lihat kekuatan dan kelemahan daripada syarikat tuan sendiri. Okey. Jadi daripada situ kita akan memanjangkan aktiviti yang seterusnya. Okey, di sini selepas tuan-tuan dan puan-puan membuat diagnostik diri, jadi atau self diagnostik, jadi saya ingin mengatakan bahawa di sini proses digitalisasi ini ialah satu perjalanan. Okey, it's a journey. Jadi kita mulakan perjalanan ni daripada awal
sampai peringkat kedua, kita cadangkan ialah kita akan adakan proses bimbingan. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan melengkapkan diagnostik diri ini, MPC akan mengaturkan seorang jurulatih atau pembimbing untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan bagaimana hendak bergerak ke depan untuk menerapkan proses digitalisasi ini. Jadi selepas seorang mentor diberi tugas untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan, jadi mentor itu akan menjalankan tugasnya seperti dia akan menjalankan tugas membuat analisis jurang atau gap analysis. Kemudian mentor itu akan buat dari segi keutamaan. Jadi banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Jadi mentor akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan di mana perlu mengetahui di manakah kekuatan dan di manakah kelemahan dan di manakah sektor atau bahagian yang perlu diberikan keutamaan. Jadi yang selepas itu mentor akan menyediakan satu laporan yang lengkap dan akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan berada yang tu kita namakan sebagai blueprint atau laporan yang lengkap tu, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melaksanakan dia di peringkat seterusnya. Jadi di peringkat ke akhir sekali ialah implementasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bekerja sama dengan mentor yang tersedia ada atau tuan-tuan dan puan-puan ada mentor yang lain atau syarikat yang lain yang ingin bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan peringkat implementasi ini, terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjalankan proses implementasi ini. Jadi dia bukan habis dekat implementasi, jadi proses digitalisasi ini satu proses yang panjang. Jadi dia akan berulang. Okey, dia akan berulang daripada masa ke masa atau daripada satu kawasan ke satu kawasan atau satu sektor ke satu sektor dalam kilang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dalam kilang tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita lihat di sini apa yang kita perlu dinyatakan di sini ialah ini adalah kajian daripada sebuah negara jiran kita yang dilihatkan bahawa terdapat jurang daripada kesedaran hingga ke implementasi. Jadi kajian ini telah menunjukkan bahawa bila industri 4.0 diperkenalkan, ramai PKS bersetuju bahawa industri 4.0 ni boleh membantu mereka untuk mempertingkatkan daya produktiviti mereka. Tapi di sini kita lihatkan dari segi kesedaran, ramai yang sedar. Apabila sampai ke peringkat pelaksanaan, kita lihatkan yang betul-betul menjalankan pelaksanaan cuma lebih kurang 15% sahaja yang menjalankan. Jadi di sini kita nak menunjukkan bahawa dari segi kesedaran hingga ke implementasi kita didapati ada jurang yang begitu ketara di mana PKS tidak mampu melakukan implementasi itu. Ada banyak perkara yang diungkitkan. Jadi mereka tidak tahu bagaimana hendak memulakan perjalanan digitalisasi ini dari segi kewangan, dari segi teknologi atau dari segi mencungkil bakat mereka sendiri. Jadi di sinilah kita adakan sesi, diletakkan mentor supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat dibimbing melalui mentor ni. Jadi dia akan memberitahu tuan-tuan dan puan-puan bagaimana hendak bergerak daripada satu tahap ke satu peringkat yang lain. Selepas mentor telah diamanahkan untuk membimbing, jadi apakah aktiviti yang akan dijalankan oleh mentor? Di sini saya akan memperkenalkan ada 4R, proses keutamaan. Jadi mentor yang diberikan amanah itu, dia akan menjalankan bimbingan atas talian. Okey, 90% aktiviti yang dijalankan oleh mentor ada gunakan online. Okey, online coaching. Jadi bimbingan atas talian. Apa aktiviti yang dijalankan di sini ialah mentor tu akan menjalankan tugas untuk mengesahkan pemeriksaan realiti. Maksud dia hendak mengesahkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan isikan untuk self diagnostic tu ni, untuk diagnostik diri ni, betul tak apakah yang dinyatakan dengan apakah yang ada, yang keadaan situasi sebenar. Jadi selepas itu
mentor juga akan mengajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana hendak mengira ROI atau pemulangan modal pelaburan. Jadi saya dapati ramai PKS yang tidak mampu atau tidak mempunyai pengetahuan untuk mengira ROI. Jadi dalam keadaan COVID-19 ni, ramai PKS menghadapi masalah kewangan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau mereka nak melabur untuk menjalankan industri 4.0 ni, jadi mereka perlulah tahu bagaimana hendak mengira ROI ni, bagaimana hendak mengetahui ROI ni berbaloi atau tidak berbaloi bagi mereka melabur untuk meningkatkan produktiviti mereka di kilang mereka. Jadi mentor akan menjalankan tugas untuk mengajar kaedah untuk membuat pemulangan modal pelaburan. Selepas itu mentor juga akan membimbing untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk menyemak KPI, okey, atau Key Performance Index. Jadi KPI ini penting supaya tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam keadaan di mana tuan-tuan dan puan fokus untuk menjalankan penjagaan tuan-tuan dan puan-puan agar tidak terpesong atau tidak tertarik kepada jurusan yang lain atau penjagaan yang lain. Jadi yang keempat ialah di situ kita lihat dia tulis best reference of best practice, merujukkan kepada amalan terbaik. Jadi mentor yang diamanahkan itu akan memberi garis panduan di manakah di dalam industri manakah rujukan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan bersama. Jadi maksud dia secara tidak langsung kita buat rujukan supaya kita boleh mengimbangi kekuatan orang lain menjadi kekuatan kita. Jadi inilah tujuan dia. Dia ada 4 proses. Okey, di situ saya letak 4R di mana semua di dalam bahasa Inggeris, reality check, ROI, review KPI dan reference the best practice. Okey. Jadi selepas tu bila mentor berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan, jadi mentor akan mengisikan, kita telah sediakan satu, ini ialah metrik keutamaan atau prioritization metric. Prioritization metric inilah yang satu pengiraan di mana kita tahu di manakah impak dia, impak yang tertinggi. Menilai impak yang tertinggi kita lihat sini, impact value. Jadi di sini kita lihat daripada satu contoh, kita lihat bila syarikat yang berkenaan, bila kita letakkan semua nilai, bila bincang, kita didapati, kita lihatkan di sini keadaan yang saya letakkan warna merah. Jadi kita akan rujuk di manakah perhatian daripada PKS perlu dipelumpukan supaya mereka menyelesaikan masalah yang tersedia ada tu. Kita lihatkan dia mendapatkan markah yang paling tinggi 417.91. Jadi di sinilah tempat dia. Maksud dia di talent development, okey, atau pembangunan bakat mereka perlu diambil perhatian. Jadi sekiranya mereka dapat menyelesaikan masalah itu, maka syarikat PKS tu dia akan lebih mudah menuju kepada digitalisasi ini. Okey, digitalisasi ini juga nombor 2 kita lihat dari segi product life cycle atau produk jangka hayat produk tu, dia perlu beri perhatian kepada produk dia di situ. Kalau dia tidak ada memberi perhatian itu, maka produk dia tidak kompetitif. Jadilah inilah yang kaedah atau dari segi pengiraan yang kita dah buat dan kita aturkan supaya mentor akan bantu PKS mengisi semua pada perhitungan ini. Ini secara scientific calculation dia, perkiraan dia. Maka inilah model yang kita bina supaya untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian di sini ada dipaparkan sel diagnostik tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mengikuti webinar ini, tuan-tuan dan puan boleh gunakan telefon bimbit atau mobile phone untuk mengimbas yang digital ni. So kemudian tuan-tuan dan puan terus masuk kepada laman website untuk terus boleh menjalankan aktiviti untuk buat diagnostik diri. Okey, saya akan terangkan terdapat 15 soalan di sini. Jadi saya akan terangkan satu persatu agar tuan-tuan dan puan-puan memahami di mana soalan-soalan yang dikemukakan. Di sini saya letakkan soalan tu bersama dengan soalan di bawah tu di dalam tulisan
warna merah, itu dalam bahasa Inggeris. Jadi jika segalanya tuan-tuan puan-puan ada menghadapi sebarang keraguan atau kemuskilan, sila rujuk kepada bahasa Inggeris. Okey, sudah rujukkan paparan dalam bahasa Inggeris untuk membuat semakan atau rujukan. Ya, soalan pertama, kita ambil soalan pertama ini digubal daripada organisasi dan fokus dia ialah kepimpinan dan pembangunan bakat. Soalan pertama ialah, adakah organisasi anda mempunyai rancangan untuk pembangunan bakat digitalisasi? Adakah program pembangunan bakat diperlukan untuk meningkatkan kecekapan tenaga kerja anda untuk transformasi pendigitalan? Jadi maksud dia di sini soalan tanyakan sama ada syarikat tuan-tuan dan puan-puan mempunyai program khusus untuk membangunkan bakat digitalisasi. Jadi saya faham syarikat tuan-tuan dan puan-puan mungkin mempunyai program-program lain untuk dijalankan oleh bahagian pembangunan sumber manusia. Jadi ada tak pengkhususan untuk melihat dari segi pembangunan bakat untuk digitalisasi? Jadi jawab pilihan A ialah tidak ada kurikulum digitalisasi secara formal demi melatih tenaga kerja. Jadi sekiranya tiada, jadi pilihlah yang A ini. Dan B, terdapat kurikulum pembangunan bakat secara formal dengan permulaan dan kesimpulan yang jelas, okey, dan pembangunan bakat terhad kepada kemahiran sahaja. Jadi dia tidak ada keseluruhan, dia cuma sesuatu sektor saja, okey. Jadi dia tidak ada rancangan yang menyeluruh. C, pilihan C ialah terdapat kurikulum pembangunan bakat secara tersusun dan berterusan, peluang untuk pembelajaran semula dan penguasaan kemahiran baru. Jadi ini pilihan C sekiranya syarikat tuan-tuan menawarkan peringkat pilihan itu. Pilihan D ialah terdapat kurikulum pembangunan bakat secara berterusan dan dipadankan dengan objektif organisasi, menarik dan mengekalkan bakat serta pembangunan kerjaya. Ini antara yang menarik di mana syarikat itu telah bersedia untuk membangunkan kekuatan dari segi digitalisasi mereka. Nama pilihan E ialah saluran maklum balas disediakan demi membolehkan program pembangunan bakat bersepadu digubal bersama pekerja, unit sumber manusia dan unit perniagaan. Jadi maksud dia ini ada melakukan integrasi dan dia memberikan peluang kepada pekerja memberi maklum balas dan memilih apakah pembangunan diri yang perlu dibuat oleh pekerja mereka sendiri. Jadi di sini dilihatkan dari sini dia beri peluang kepada pekerja untuk memilih skill-skill yang mereka atau kepakaran-kepakaran, kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Ini dibuat oleh bersama dengan unit sumber manusia dan also unit dan juga dengan unit penjagaan bersama dengan pekerja sendiri. Okey. Soalan nombor 2 merujuk kepada organisasi dan kepimpinan dan pembangunan bakat juga. Soalan nombor 2 ni melihatkan menanyakan pemimpin berkemahiran tinggi dirujuk sama ada barisan pengurusan kanan organisasi mempunyai keupayaan dan kesediaan bagi menerap trend dan teknologi terkini demi kesesuaian dengan daya saing organisasi yang berterusan. Di sini soalan ini sebenarnya untuk menanya ingin mengetahui sama ada barisan pengurusan kanan sesebuah syarikat sama ada mereka mempunyai mahir tak penggunaan teknologi. Kalau dari segi pengurusan kanan, kalau dari segi pemimpin di dalam syarikat pun tidak mampu menggunakan atau menggunakan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas harian, maka agak sukar bagi mereka untuk membantu syarikat untuk menjalankan aktiviti digitalisasi ini. Jadi pilihan A, sepatutnya barisan pengurusan kanan tidak berpengalaman dengan konsep terkini digitalisasi yang mempunyai fasa kemajuan seterusnya. Jadi maksud dia barisan pengurusan kanan tidak tahu langsung penggunaan teknologi. Pilihan B, barisan pengurusan kanan memahami konsep-konsep terkini
Digitalisasi yang dipengaruhi fasa kemajuan dan seterusnya. Jadi mereka tahu, okey, menggunakan mereka faham dan tahu apa nak buat. Pilihan C, dengan bantuan luar, Barisan Pengurusan Kanan dapat menerap konsep terkini digitalisasi demi penambahbaikan sekurang-kurangnya dalam satu bidang tertentu, di mana Barisan Pengurusan Kanan telah mendapat bantuan dari luar dan mereka sanggup menjalankan perubahan, di mana terdapat sekurang-kurangnya satu bidang telah menjalankan aktiviti digitalisasi ini. Pilihan D, Barisan Pengurusan Kanan dapat menerapkan konsep terkini digitalisasi untuk membolehkan penambahbaikan di pelbagai bidang. Maksud dia di sini Barisan Pengurusan Kanan telah ada kemahiran yang tinggi dan mereka telah menerapkan penggunaan digitalisasi di dalam penjagaan mereka. Okey, daripada pilihan E, Barisan Pengurusan Kanan menerap dan melipat gandakan inisiatif kerana konsep terkini berubah atau berkembang dari masa ke semasa. Jadi maksud dia progresif. Maksud dia Barisan Pengurusan Kanan dia tahu teknologi bukan sekali penerapan cuma sekali saja. Mereka akan menukar atau naik taraf teknologi ini yang digunakan supaya mereka tahu sejajar dengan perkembangan perubahan teknologi di luar. Jadi inilah makna dia. Okey, ini soalan nombor 2. Kita rujuk pada soalan nombor 3. Organisasi penjagaan dan strategi. Jadi di sini soalan 3 menunjukkan menetapkan strategi digitalisasi dan peranan tadbir urus demi mengubal dan melaksana rancangan tindakan untuk mencapai matlamat jangka panjang digitalisasi mengenai pasti keutamaan dan merumus hala tuju dan menyusun peraturan sistem yang praktikal serta proses untuk menerjemahkan CVC menjadi nilai penjagaan. Jadi di sini dia lihat syarikat tu mempunyai sama ada mempunyai strategi untuk menterjemahkan daripada VC pergi ke penjagaan. Maksud dia the business strategy plan. Jadi di sini pilihan A berhasrat untuk mendirikan kilang masa depan tetapi tidak dikenapasi sebagai fokus strategik dalam rancangan syarikat sekarang atau masa depan. Maksud dia mereka berhasrat saja tapi tidak ada apa-apa yang dilakukan. Jadi seperti tiada perancangan. Pilihan B berhasrat untuk mendirikan kilang masa depan dan telah dikenapasti sebagai fokus strategik dalam rancangan syarikat sekarang atau masa depan. Jadi di sini kita dapat lihat perbezaan dengan pilihan A ialah di sini syarikat telah mengenapasti apa hala tuju mereka di mana mereka akan bergerak ke masa depan. Pilihan C, strategi dan pelaksanaan jangka panjang untuk mendirikan kilang masa depan sedangkan dibangunkan atau telah dibinakan. Jadi maksud dia mereka telah melaksanakan strategi untuk mendirikan kilang masa depan buat masa ni. Okey. Dan pilihan D, strategi dan tadbir urus jangka panjang untuk mendirikan kilang masa depan telah dilaksanakan. Jadi maksud dia pilihan C baru dilaksanakan, pilihan D mereka telah melaksanakan dia, telah siap dalam mempunyai syarikat kilang masa depan bersama mereka. Jadi di sini pilihan E ialah strategi dan pelaksanaan jangka panjang untuk mendirikan syarikat kilang masa depan ditingkatkan untuk merangkumi bidang sekunder yang lain. Maksud dia di sini dia telah menyiapkan semua syarikat kilang dia kepada kilang masa depan dan juga anak-anak syarikat yang lain, kilang-kilang kecil yang lain bersama mereka juga akan menaik tarafkan dia. Jadi inilah menunjukkan persediaan organisasi itu dari sudut strategi penjagaan, sama ada mereka sanggup untuk menuju ke depan atau mereka cuma ada angan-angan atau mereka telah melaksanakan dia. Jadi di sini kita lihat ada beberapa perbezaan dia. Soalan keempat ialah organisasi dan penjagaan juga. Di sini dia akan meneruskan ialah soalan menanyakan apakah tahap sumbangan digitalisasi yang diperlukan untuk organisasi anda untuk meningkatkan daya saing, penambah nilai
secara keseluruhan terhadap produk dan perkhidmatan anda. Jadi di sini soalan ni ingin mengetahui sama ada digitalisasi itu penting tak untuk syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Ada syarikat yang perlu, ada syarikat yang tidak perlu. Jadi di sini kita lihat di mana adakah begitu kritikal atau boleh ditunggu masa untuk melaksanakan digitalisasi ini. Jadi pilihan A, kita lihat jawapan dia tidak memerlukan penggunaan digitalisasi dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi mungkin syarikat ni dia tidak perlu. Syarikat ni mungkin dia cuma buat proses pembuatan yang agak mudah dan tidak perlu menambah baik pergi ke arah digitalisasi. Pilihan B, memerlukan penggunaan digitalisasi dalam tempoh 3 tahun akan datang. Jadi di sini syarikat berkenaan telah mengetahui perlunya pelaksanaan digitalisasi dalam tempoh 3 tahun yang akan datang. Mungkin masa ini belum bersedia. Jadi dari segi pertukaran suasana perniagaan, mungkin mereka mendapati perlu 3 tahun. Jadi pilihan C, memerlukan penggunaan digitalisasi dalam tempoh secepat mungkin. Ini mungkin dapat didasarkan daripada pelanggan-pelanggan mereka. Mungkin mereka perlu menggunakan digitalisasi dalam tempoh yang secepat mungkin. Jadi pilihan D, memerlukan penggunaan digitalisasi sejak 3 tahun yang lepas. Jadi maksud dia ini mempunyai desakan daripada pelanggan dia sejak 3 tahun yang lepas. Dia gunakan proses pembuatan mereka perlu menggunakan digitalisasi sejak 3 tahun yang lepas. Jadi ini lebih kritikal. Jadi mereka perlu melaksanakannya lebih cepat lagi. Jadi pilihan D, memerlukan penggunaan digitalisasi sejak 5 tahun yang lepas. Jadi apakah yang ini menunjukkan teknologi mereka, pembuatan mereka, barisan pembuatan mereka perlukan teknologi 5 tahun yang lepas. Jadi maksud dia sepatutnya mereka perlu berubah di mana pelanggan mereka akan menilai pencapaian mereka dari segi digitalisasi mereka. Okey, jadi di sini kita lihat ada kilang tuan-tuan dan puan-puan yang tidak perlu buat masa ni, tapi ada dia perlu untuk buat masa depan. Okey, dari segi soalan kelima, kita dah masuk ke soalan melibatkan bidang proses. Okey, teras dia proses. Jadi dari segi operasi, di operasi ini kita lihat daripada sudut digitalisasi dengan industri 4.0. Okey. Jadi soalan ini menanyakan apakah kesediaan mesin pembuatan atau alat pengeluaran di kilang anda untuk menyesuaikan pelaksanaan digitalisasi atau industri 4.0. Jadi di sini kita tak tahu apakah keadaan sekarang yang di dalam kilang tuan-tuan dan puan-puan, bakal sudah mempunyai digitalisasi atau belum. Jadi pilihan A, mesin lama, berdikari dan tiada port komunikasi. Jadi maksud dia mesin ini dia bergerak secara bebas dan tidak ada komunikasi dengan mesin yang lain. Jadi inilah jawapan dia. Jadi maksud dia kita nak dapat data daripada mesin ni pun tak boleh sebab dia tak ada port komunikasi. Jadi tak ada data-data yang boleh dikumpul atau boleh dihimpun. Okey, pilihan B, penyelenggaraan dan penyesuaian atau penambahan baikkan mesin peralatan yang ketara diperlukan untuk memenuhi kehendak pelaksanaan digitalisasi atau industri 4.0. Jadi di sini kita dapati mesin yang ada tu mungkin dah mesin yang lama, maka mereka perlu adakan satu penambahbaikan yang ketara lah. Okey, dah bahasa Inggeris kata overhaul atau retrofit. Jadi di sini boleh dipasang dengan sensor-sensor tertentu untuk mengumpulkan data. Okey, pilihan C, beberapa jenis dalam sistem dapat ditambah baik dan memenuhi kriteria digitalisasi atau industri 4.0. Jadi maksud dia mesin yang sedia ada dan yang tu boleh dihimpulkan data dan boleh beroperasi mengikut kehendak digitalisasi yang kita ada sekarang. Jadi maksud dia mesin itu boleh keluarkan data dan kita boleh himpunkan data. Jadi pilihan D, mesin sudah memenuhi kebanyakan kriteria digitalisasi atau industri 4.0 dan
boleh ditambah baikkan jika diperlukan. Maksud dia mesin dah dalam keadaan yang bersedia dan telah memenuhi kriteria digitalisasi dia, dan cuma boleh ditambah baikkan lagi sekiranya perlu. Pilihan E ialah mesin dan sistem sudah memenuhi semua kriteria digitalisasi atau industri 4.0 dengan pilihan sama ada mendapatkan kepintaran. Jadi kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sedia ada, kita tahu industri 4.0 ni menyediakan kepintaran yang selit bersama dengan mesin. Jadi ini adalah pilihan. Jadi sama ada kita nak gunakan kepintaran itu dalam mesin tersebut untuk menjalankan tugas. Jadi ini ada pilihan, maksud dia pilihan E itu syarikat itu telah mempunyai mesin yang ada kepintaran untuk menjalankan tugas. Okey, kita lihat kepada soalan nombor 6, soalan dari proses dari segi operasi. Di sini kita letakkan fokus dia ialah integrasi sistem secara vertikal. Okey, integrasi sistem secara integral atau menegak. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat dari satu gambar di sebelah kiri, iaitu satu gambar piramid. Jadi maksud dia inilah dalam keadaan di sebuah syarikat di mana kita lihat dari segi pembuatan kilang di bawah. Jadi dia ada baris layer-layer dia lah, daripada bawah sampai peringkat ke atas. Jadi soalan ni menanyakan sama ada tak integrasi maklumat daripada bawah boleh naik ke atas. Jadi di sinilah soalan dia. Okey, saya bacakan soalan dia. Bagaimana anda membezakan tahap digitalisasi organisasi anda dari sudut rantaian nilai secara menegak, integrasi proses dan sistem di semua peringkat hierarki otomasi piramid, iaitu keupayaan M2M, machine to machine, bermula daripada penyelidikan R&D, pembangunan produk sehingga ke pengeluaran produk. Jadi di sini dia soalan tu menanyakan sama ada machine to machine tu boleh berkomunikasi antara satu sama lain di peringkat secara mendata atau secara menegak. Okey. Pilihan A, tidak ada pertukaran maklumat atau data secara automatik di sepanjang rantaian nilai vertikal. Maksud dia mungkin ada komunikasi antara mesin ke mesin secara mendata, tapi tidak ada maklumat yang disalurkan ke peringkat atas. Jadi inilah maksud dia. Jadi pilihan B, beberapa tukaran aliran data melalui IT cuma dalam organisasi. Jadi maksud dia ada pergerakan tapi pergerakan pemindahan aliran data tapi cuma di dalam yang kawasan yang tertentu saja, tapi tidak disalur keluar langsung. Okey, pilihan C, hanya data yang mengalir dalam organisasi dan berhasrat untuk menerapnya ke seluruh rantaian nilai vertikal menegak dalam tempoh 1 hingga 3 tahun yang akan datang. Maksud dia mereka akan menjalankan integrasi data secara menegak aliran itu dalam tempoh 1 hingga tahun yang akan datang. Buat masa ini mereka belum ada untuk integrasi dan pengaliran data secara menegak. Pilihan D, aliran data di sepanjang rantaian nilai vertikal, misalnya integrasi dengan ERP sejak 1 hingga tahun yang lepas. Maksud dia syarikat ni telah mempunyai integrasi data secara menegak. Jadi ERP itu maksud dia Enterprise Resource Planning. Jadi ini peringkat yang paling tinggi. Jadi di mana digunakan luas untuk peringkat pengurusan kanan. Jadi semua data daripada sektor pembuatan dari peringkat bawah, semua data tu akan disalur ke atas. Okey, ini pilihan E, aliran data berterusan di sepanjang rantaian nilai vertikal, misalnya kawalan secara langsung, mesin melalui modal CAD, integrasi dengan ERP sejak 2 hingga 5 tahun yang lepas. Maksud dia syarikat berkenaan telah melengkapkan kekuatan mereka di mana ERP mereka boleh menerima penempahan daripada syarikat lain, di mana di situ mereka menggunakan arahan pergi ke peringkat bawah kepada modal CAD, lepas tu dia boleh menghidupkan mesin untuk menjalankan tugas. Jadi maksud dia
di sini dia ada semua data aliran secara menegak dan juga mendata. Boleh dijalankan bersama di dalam syarikat berkenaan. Jadilah inilah peringkat operasi yang paling optimum di sebuah syarikat. Okey, soalan nombor 7. Di sini kita lihat dari segi soalan proses juga, dari segi pengurusan produk, dari segi iaitu kita lihat kepada menurut kehendak pelanggan. Di sini dalam bahasa Inggerisnya kita katakan customizations. Soalannya bertanyakan, adakah tahap produk di organisasi anda menurut kehendak pelanggan? Jadi di sini pilihan A, produk tidak menurut kehendak pelanggan, pengeluaran produk mengikut standard syarikat secara besar-besaran. Jadi maksud dia kalau pelanggan nak minta berubah sikit dari segi produk dia, memang tidak akan dilayan. Jadi pilihan B, sebilangan besar produk dihasilkan dalam kuantiti yang besar, walau bagaimanapun ruang yang terhad diberikan kepada pelanggan untuk akhir pemprosesan untuk menghasilkan kelainan produk. Jadi maksud dia daripada proses itu 90% jalankan secara standard, tidak ada perubahan. Cuma peringkat yang 10% yang akhir itu dibenarkan kepada pelanggan untuk buat sedikit perubahan. Jadi inilah untuk memenuhi sedikit cita rasa pelanggan. Jadi di situ dilihat pada pilihan C, produk boleh menurut kehendak pelanggan dalam modul kecil, manakala bahagian-bahagian utama dihasilkan mengikut standard syarikat. Jadi maksud dia ini berbanding dengan pilihan B, di sini dia memberi lebih banyak peluang kepada pelanggan untuk mengikut kehendak pelanggan dari segi reka bentuk dan seterusnya. Jadi sebahagian besar lagi dia ikut standard produk yang setia ada. Jadi maksud dia pemilihan dia lebih banyak kepada diberi lebih banyak peluang kepada pelanggan untuk membuat pilihan. Okey. Jadi pilihan D, sebahagian besar produk menurut kehendak pelanggan tetapi masih mempunyai penghasil produk mengikut standard syarikat. Maksud dia mungkin sekarang ni daripada syarikat produk itu 40% dibenarkan untuk pilihan pelanggan, 60% masih lagi bersama dengan guna standard produk. Pilihan E itu ialah membenarkan perubahan spesifikasi produk pada saat-saat akhir, menerima pesanan pembuatan produk mengikut kehendak pelanggan walaupun tempahan produk cuma 1 unit. Jadi maksud dia yang inilah beri keutamaan kepada kehendak pelanggan. Apa spesifikasi yang diterima oleh pelanggan, kita akan ikut 100%, dan walaupun di saat akhir diminta buat perubahan juga diterima walaupun tempahannya atau cuma 1 unit saja. Jadi inilah kadar perbezaan dengan kekuatan teknologi anda. Industri digitalisasi ini boleh buat perubahan di saat akhir. Jadi di sini kita lihat sama ada di manakah kekuatan sistem pembuatan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada boleh melakukan kerja yang seperti begini tak. Jadi di mana lebih daripada 5% menurut kehendak pelanggan, di mana ini menunjukkan syarikat tuan-tuan dan puan-puan lebih mirip kepada digitalisasi yang kita cadangkan. Soalan ke-8, di soalan proses untuk pengurusan produk, dan kita lihat dari segi kitaran hayat produk. Jadi di sini soalan itu menanyakan kitaran produk bersepadu adalah penyatuan tenaga kerja, proses dan sistem di sepanjang produk, hayat produk, dan yang merangkumi tahap reka bentuk dan pengembangan kejuruteraan dan also produksi, aplikasi, perkhidmatan dan kelulusan. Apakah tahap penerapan kitaran hidup produk dalam organisasi anda? Jadi di sini dia menunjukkan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, kilang tuan-tuan dan puan-puan itu menghasilkan produk teknologi, biasanya produk-produk teknologi mempunyai kitaran hayat tertentu. Jadi biasanya misal kata kita buat motherboard, okey, atau komputer. Jadi maksud dia di sini kita dapati motherboard ini dia punya jangka hayat dia cuma 9 bulan saja.
tidak lebih daripada situ. Jadi maksudnya selepas 9 bulan kita akan keluar produk baru pula. Jadi sama juga dengan apa dia telefon bimbit kita, jangka hayat produk semakin pendek dari masa ke semasa. Jadi inilah strategi yang digunakan. Jadi di sini soalan menanyakan sama ada adakah tahap penerapan kitaran hidup produk dalam organisasi anda. Jadi di sini kita lihat pilihan A, proses sepanjang kitaran hayat produk dikenali dan dilaksanakan secara berasingan berdasarkan kaedah tidak formal atau ad hoc. Jadi maksud dia tidak ada proses yang rasmi, dia cuma menjalankan secara berasingan. Diperlu ada atau tak ada, tiada pun tidak menjadi masalah. Pilihan B, proses sepanjang kitaran hayat produk diuruskan dan dilaksanakan secara berasingan tetapi berdasarkan satu set arahan yang ditentukan secara formal. Jadi inilah mereka ada satu proses di mana mereka tahu proses ni jangka hayat produk daripada mula dan di mana akhir. Okey, di sini dia ada rujukan mereka. Pilihan C, proses sepanjang kitaran hayat produk diuruskan dan dilaksanakan secara berasingan tetapi diurus dengan peralatan digital. Okey, maksud dia semua proses tu bukan menggunakan tenaga manusia, diuruskan walaupun dia diuruskan dengan digital. Jadi maksud dia bukan secara mereka telah mendigitalisasikan, mendigitalisasikan proses kitaran hayat mereka di dalam barisan pembuatan mereka. Okey, pilihan D, semua digital pengurusan kitaran hayat produk secara rasmi ia dihubungkan antara satu sama lain, namun pertukaran maklumat sepanjang kitaran hayat produk diuruskan oleh tenaga manusia. Di sini maksud dia dari segi pengurusan, kita tahu produk itu, jangka hayat itu sebelum kita nama dia end of life atau tamat jangka hayat produk. Jadi kita perlu membuat persediaan sebelum pelanggan kita hilang halat tuju, di mana mereka perlu menyediakan kita namakan sebagai tempahan untuk spare card atau apa dia untuk simpanan mereka sebelum produk tamat jangka hayat mereka. Jadi di sini menggunakan pengurusan itu dijalankan oleh manusia atau pekerja mereka, tenaga manusia yang lakukan. Sekiranya ada kesilapan, ada kecuaian, maka produk-produk yang tersebut jangka hayat dia tidak dapat dilengkapkan dengan sempurna. Okey, pilihan E ialah menunjukkan sistem digital yang menguruskan kitaran hayat produk secara rasmi yang dihubung antara satu sama lain. Pertukaran maklumat sepanjang kitaran produk dilaksanakan dengan sistem komputer. Jadi di sini kita lihat perbezaan dia ialah manusia tidak terlibat, di mana produk jangka hayat produk tu ditetapkan dan di dalam sistem komputer mereka, maka dari segi pembuatan dan also pengagihan dan sehingga ke tamat jangka hayat produk, semua diuruskan, boleh diatur dengan lebih tersusun. Maksud dia tidak ada kecacatan. Soalan nombor 9, soalan proses menunjukkan pengurusan rantaian dan bekalan yang integrasi masa nyata. Maksud dia is a real time integration, dalam bahasa Inggeris dia. Soalan yang menanyakan, adakah sistem rantaian bekalan organisasi anda diintegrasikan atau disatukan dengan pelanggan dan pembekal anda? Jadi di sini dari segi supply chain atau sistem rangkaian ini, kita nak tahu bagaimana dari segi hubungan antara pelanggan dengan kita dan kita dengan dari segi kita dengan pembekal kita. Jadi apakah hubungan dia? Pilihan A menunjukkan komunikasi suara dan pertukaran dokumen secara manual, tiada dokumen elektronik atau digital diwujudkan. Jadi maksud dia ini yang lama lah, cuma guna telefon, buat panggilan, lepas tu cuma buat fax, itu saja. Okey, yang sedikit tulisan manual saja, dengan dokumen. Nombor 2, B, pilihan B ialah komunikasi reaktif secara rawak,
Okey, maksud dia bukan tersusun secara rawak dengan gunakan email atau fax dengan pembekal dan pelanggan. Okey, jadi maksud dia tidak ada komunikasi yang formal. Jadi cuma bila perlu cuma letakkan email atau fax saja. Dari segi pengalaman saya dapati PKS kita masih lagi di peringkat pilihan B. Pilihan C, komunikasi secara asas dan perkongsian data melalui pertukaran data elektronik atau EDI jika diperlukan dengan pembekal dan pelanggan. Maksud dia sekarang ni yang bagi tempahan dan yang menerima tempahan atau yang beri maklum balas semua dalam keadaan digital. Jadi ada satu perisian yang kita akan dinamakan sebagai EDI, Electronic Data Interchange, telah digunakan untuk PKS dan also untuk dan juga digunakan oleh syarikat-syarikat besar. Jadi pilihan D, pemilihan data EDI di antara pembekal strategik dan pelanggan utama, misalnya tahap inventory dan pelanggan. Maksud dia pindahan data EDI ini telah berlaku antara pembekal strategik. Jadi biasanya kita ada pembekal kita, pembekal strategik kita, maksudnya tier 1 supplier, dan juga pelanggan utama. Jadi kita gabung, kita memberi kelebihan kepada syarikat pembekal ni dan dengan pelanggan utama kita, supaya kita dapat melihat dari segi rantaian bekalan kita bagaimanakah kawalan inventory kita dengan pelanggan. Yang penting ada stok yang tertentu, sekiranya pelanggan kita nak, mereka ada bekalan yang tersimpan untuk mereka. Pilihan E ialah sistem yang diintegrasikan sepenuhnya dengan pembekal dan atau pelanggan untuk proses yang sesuai. Misalnya perancangan bersepadu dalam masa nyata. Ini agak sukar sikit. Jadi di sini kita lihatkan pelanggan kita sanggup berkongsi maklumat dengan kita dan kita bersanggup berkongsi maklumat dengan pembekal kita. Jadi bila keadaan ni tahap kepercayaan telah bersepadu antara pelanggan kita dan also dan juga pembekal. Jadi kita boleh menggubal atau membuat rancangan dalam masa yang nyata, real time. So dia kita nak buat yang perancangan tu kita dapatkan maklumat yang terbaik untuk membuat keputusan. Okey. Soalan nombor 10. Soalan nombor 10 menunjukkan dari segi teknologi untuk otomasi. Okey, di sini kita lihat otomasi di peringkat korporat atau dari segi pembuatan, okey, atau dari segi facility. Jadi di sini soalan dia menanyakan otomasi, okey, sama ada korporat, pembuatan atau di facility adalah aplikasi teknologi untuk mengendalikan dan melaksanakan proses dari pembuatan hingga ke penghantaran, okey, serta perkhidmatan. Adakah tahap penerapan otomasi koperasi, pembuatan dan kemudahan itu di dalam organisasi anda? Jadi di sini soalannya, apakah tahap penerapan otomasi? Okey. Jadi di sini kita mengetahui syarikat tuan-tuan dan puan-puan, pilihan A, semua proses di organisasi dilakukan oleh tenaga manusia secara normal. Maksud dia tidak ada apa-apa dijalankan secara menggunakan otomasi. Pilihan B, semua proses dilakukan oleh tenaga manusia dengan peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer. Jadi maksud dia syarikat ni ada menggunakan sistem komputer untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi pilihan C, semua proses dilakukan oleh peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer. Intervensi tenaga manusia diperlukan untuk memulakan dan menyiapkan setiap proses. Maksud dia ada melakukan otomasi telah berlaku di dalam sistem pembuatan dia. Cuma manusia masih diperlukan di mana hendak setiap proses permulaan dan pengakhiran perlu diuruskan oleh manusia. Pilihan D, semua proses otomatik sepenuhnya melalui penggunaan peralatan, mesin atau sistem berasaskan komputer. Intervensi tenaga manusia diperlukan cuma untuk kejadian yang tidak dirancang. Jadi maksud dia syarikat ini, pengilang ini telah menjalankan semua pembuatan mereka secara 100% otomasi. Jadi
manusia cuma membuat intervensi bila keadaan yang tidak dirancang berlaku, maka mereka terpaksa mengambil tindakan. Sekiranya tidak ada, maka manusia atau tenaga pekerja tidak perlu melibatkan dalam proses pembuatan tersebut. Pilihan E, peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer dapat diubah suai, berulang konfigurasi dan pantas ditugaskan kembali dan mudah diperoleh bila diperlukan. Intervensi tenaga manusia cuma terhad atau diperlukan untuk kejadian yang tidak dirancang. Jadi di sini apa yang beza dengan pilihan D ialah di sini 100% mesin itu boleh dikawal dan boleh mempunyai kepintaran, boleh buat aktiviti dia untuk otomasi 100%. Jadi manusia cuma buat yang tidak dirancangkan sahaja, okey, yang di mana yang tidak berlaku, yang tidak patut berlaku, mereka di situ saja. Yang lain mesin juga mudah dibuat konfigurasi. Okey, di sini. Di yang perbezaan dengan yang pilihan D ialah mungkin susah untuk membuat konfigurasi selepas satu proses kepada proses yang lain. Jadi di sini pilihan E ialah mesin tu boleh dibuat pertukaran untuk produk A ke produk B atau produk C dengan kaedah yang mudah. Okey, soalan nombor 11 menunjukkan teknologi kepintaran korporat pembuatan dan fasiliti. Soalan ini menunjukkan kepintaran, maksud dia intelligent. Kepintaran korporat pembuatan dan fasiliti adalah pemprosesan dan analisis data untuk mengoptimumkan proses dan jana aplikasi baru, produk dan perkhidmatan. Apakah kadar penerapan kepintaran korporat pembantuan atau fasiliti dalam organisasi anda? Jadi di sini soalan ini menanyakan sama ada wujudnya kepintaran di dalam proses pembuatan atau dalam perempuan. Di sini pilihan A ialah peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer telah dapat melaksanakan tugas berdasarkan logik yang telah diprogramkan. Maksud dia apa yang kita programkan, mesin tersebut boleh lakukan. But apa yang tidak diprogramkan, mesin tu memang tidak ada kepintaran untuk melakukan benda yang lain. Jadi yang ni cuma 100% mengikut program yang kita rakam kepada mereka. Nombor 2, B. Pilihan B ialah peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer dapat memberitahu operator mengenai penyimpangan dari parameter yang telah ditentukan. Jadi maksud dia di sini mesin tersebut mempunyai kepintaran untuk memberi tahu kepada operator di mana berlaku dia beberapa kesilapan atau berlaku dia penyimpangan dari segi parameter yang kita tetapkan. Jadi yang ni boleh dilakukan, menjadi sedikit kepintaran. Pilihan C ialah peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer dapat memberitahu operator mengenai penyimpangan dan memberi maklumat mengenai kemungkinan penyebab dia. Di sini bukan setakat memberitahu penyimpangan dari segi proses keluar daripada parameter, tapi di sini juga memberi maklumat bahawa di mana sebab dia berlakunya penyimpangan tersebut. Jadi kepintaran dia lebih tinggi. Okey. Pilihan D ialah peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer dapat meramalkan dan memberitahu operator mengenai kemungkinan penyimpangan dan memberi maklumat mengenai kemungkinan penyebabnya. Jadi di sini kita lihat mesin semakin bertambah canggih, bukan setakat boleh meramal dan boleh memberitahu mengenai kemungkinan penyimpangan. Sebelum penyimpangan berlaku, dia boleh bagi ramalan bahawa penyimpangan mungkin berlaku. Jadi di sini untuk mengurangkan kos kerosakan, jadi maka mesin ini akan memberitahu kepada operator bahawa seandainya tindakan dia berlaku, maka akan menyebabkan penyimpangan dan juga akan merugikan. Okey, memberi maklumat mengenai kemungkinan penyebab dia. Jadi dia juga akan memberitahu apa yang sebabkan penyimpangan itu akan berlaku. Pilihan E ialah peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer dapat meramalkan dan mendiagnosis kemungkinan penyimpangan dan secara bebas
mengoptimalkan prestasi dan kecepatan sumber. Maksud dia di sini balatan tu bukan setakat boleh meramalkan, jadi dia juga dapat membuat diagnostis kemungkinan penyimpangan dan secara bebas mengoptimalkan prestasi dan kecepatan sumber. Maksud dia dia bukan setakat boleh meramalkan penyimpangan, malah dia boleh membuat secara bebas, dia boleh mengambil alih untuk mengoptimalkan prestasi di situ. Maksud dia akan membaik kawal, kita katakan sebagai kawal pulih semula. Jadi di sini dia ada kekuatan di situ untuk menggunakannya. Okey, jadi di sini inilah kepintaran yang ada kepada mesin pada hari ini. Daripada yang tiada keupayaan cuma ikut program, dan sehingga yang ada teknologi kepintaran itu ada yang dinamakan terselitnya teknologi artificial intelligence AI. Jadi di situlah kita lihat kekuatan mesin. Soalan nombor 12 mengenai teknologi kepintaran melihat dari segi data analisis. Jadi kita nak tahu mesin yang kita ada kepintaran, dia menggunakan data untuk membuat analisis supaya dia boleh membuat keputusan atau boleh memberitahu kepada operator apa yang berlaku dan buat ramalan. Okey. Di sini soalan bertanyakan berapa banyakkah data dari operasi yang dikumpulkan telah digunakan untuk meningkatkan keupayaan sistem pembuatan anda. Jadi pilihan A, data hanya dikumpulkan sebagai maklumat rujukan sekiranya perlu. Jadi maksud dia syarikat tuan-tuan dan puan-puan cuma mengumpulkan data bila perlu buat rujukan, barulah rujuk data tersebut. Jadi kalau tiada rujukan diperlukan, maka data tu tidak penting lah. Jadi pilihan B, sebahagian data hanya digunakan untuk tujuan kualiti dan memenuhi kehendak peraturan. Jadi di dalam peraturan mungkin pelanggan minta tunjukkan data. Jadi sebab ini permintaan pelanggan, maka saya tunjukkan data. Jadi di sini data tidak digunakan seperatus-peratus, yang mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan kualiti saja. Maksud dia jika produk menghadapi masalah kualiti, terpaksa rujuk balik data di mana salah silap dia berlaku. Jadi inilah penggunaan data. Jadi nombor pilihan C, sebilangan besar data digunakan untuk mengawal proses, misalnya ramalan dan penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan ni kita lihat, jadi data tu boleh buat kawalan proses dan dia juga boleh buat ramalan dan penyelenggaraan. Jadi data dia digunakan sepenuhnya lah untuk membuat proses mereka. Pilihan D, sebagian besar data digunakan untuk memproses penoptimaman, misalnya preskriptif dengan penyelenggaraan. Jadi maksud dia di sini yang tadi pilihan C ialah predictive maintenance. Jadi yang D ni prescriptive maintenance. Jadi dia boleh memberi gambaran bahawa apa yang akan berlaku dan di mana data itu boleh membuat ramalan bagaimana hendak memulihkan dia. Okey. Jadi peringkat yang lebih tinggi lagi dari segi membuat penyelenggaraan. Pilihan E ialah semua data digunakan bukan saja untuk mengoptimalkan proses, tetapi juga membuat keputusan dan plan perancangan perniagaan untuk masa depan. Jadi maksud dia datanya digunakan bukan setakat untuk menyelesaikan masalah proses pembuatan atau mengoptimalkan proses, malah maklumat yang diberikan, data yang diberikan itu untuk merancang perniagaan untuk masa depan. Jadi di situ data itu digunakan untuk melibatkan perniagaan. Jadi maksud dia nilai data yang digunakan telah ditambah baik. Maksud dia untuk masa depan. Okey. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita menggunakan data di sesebuah kilang. Soalan nombor 13 menunjukkan dari teras teknologi sektor kepintaran, kita lihat pengoptimalan kendiri. Di sini soalan menanyakan, adakah peralatan atau mesin pembuatan anda memiliki kepintaran untuk proses pengoptimalan kendiri? Okey, dalam bahasa Inggeris kita katakan self optimization. Jadi di sini maksud dia mesin dia tahu di mana kelemahan atau masalah yang berlaku atau penyimpangan yang ada berlaku, mesin boleh membuat perubahan secara sendiri untuk membaik pulih kepada keadaan asal
dan boleh mengoptimalkan proses. Ya, inilah maksud dia. Jadi pilihan A, tiada keupayaan untuk proses pengoptimalan kendiri. Jadi kebanyakan mesin-mesin yang ada di syarikat di Malaysia ni kebanyakan dalam keadaan dalam keadaan pilihan A lah, tiada keupayaan. Pilihan B, proses pengoptimalan kendiri diguna pakai secara asas. Jadi ada proses pengoptimalan diri tapi cuma peringkat asas, okey? Maksud dia features yang mesin itu tak banyak. Jadi dia cuma boleh buat sedikit parameter check adjustment, itu saja. Okey, berlaku sedikit ajakan parameter itu saja. Jadi nombor 3 ialah beberapa proses pengoptimalan kendiri digunakan, namun begitu terdapat pelaksanaan di bahagian yang lebih maju atau bidang segmen yang perniagaan yang tertentu. Okey, di sini kita lihatkan proses kendiri itu dia digunakan dan dia digunakan bukan satu peringkat, dia digunakan di beberapa tempat yang tertentu supaya yang biasanya dalam kita membuat proses pembuatan kita letakkan kepintaran itu di tempat-tempat proses yang kritikal. Jadi diperlukan mesin itu atau di tempat tersebut boleh buat optimal yang tertinggi. Jadi maksudnya kita tahu kita namakan bahasa Inggeris kita bottleneck of the manufacturing. Jadi maksudnya kita tahu di situlah ada dia bottleneck dia, ada maksud dia ada kelemahan dia. Kita letakkan mesin supaya dia boleh buat optimaan yang tertinggi. Pilihan D, proses pengoptimaan kendiri digunakan secara meluas, self optimization process. Jadi maksud dia dia seluruh syarikat telah menggunakan proses optimaan diri. Jadi pengoptimaan kendiri itu dia hampir semua dia diguna di semua peringkat. Pilihan E, proses pengoptimaan kendiri digunakan sepenuhnya. Maksud dia setiap sudut, setiap peringkat ada kepintaran untuk mesin itu atau sistem itu boleh buat pengoptimaan kendiri. Jadi maksud dia tenaga pekerja tidak perlu buat apa-apa pelarasan untuk kepada mesin. Mesin sendiri boleh buat pengoptimaan kendiri. Okey, soalan nombor 14. Penyambungan korporat pembuatan. Jadi di sini kita nama dia sebab saya tak dapat cari perkataan yang lebih sesuai. Sebenarnya di sini penyambungan tu maksud dia connectivity lah, untuk network connectivity. Okey, di sini soalan 14 menanyakan saling jalinan adalah penyambungan peralatan, mesin dan sistem berdasarkan komputer membolehkan komunikasi dan pertukaran data yang lancar. Lokasi di mana kerja pentadbiran dan pengeluaran dan pengurusan barang atau bangunan fizikal, apakah tahap penerapan penyambungan atau network connectivity di peringkat korporat, pembuatan dan fasiliti dalam organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pilihan A ialah peralatan, mesin dan sistem tidak dapat berinteraksi atau bertukar maklumat. Maksud dia tidak ada connectivity lah dari segi mesin, peralatan dan sistem. Jadi mereka cuma beroperasi tapi tiada data yang dialihkan. Peringkat B, pilihan B terdapat pautan rangkaian rasmi yang dapat membolehkan peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer berinteraksi atau bertukar maklumat. Jadi di sini adalah pertukaran maklumat antara rangkaian rasmi untuk menukarkan maklumat antara peralatan, mesin dan sistem. Pilihan C, peralatan, mesin dan sistem berasaskan komputer dapat berinteraksi dan bertukar maklumat tanpa sekatan yang ketara. Di sini menunjukkan semua maklumat boleh bertukar dan tiada had, tiada halangan. Jadi maksud dia ini mungkin akan penyambungan network control tu akan agak memberbahaya di mana semua data tiada kawalan. Jadi data boleh mengalir masuk dan data juga boleh mengalir keluar. Okey, inilah maksud dia. Pilihan D ialah memiliki rangka keselamatan yang melindungi jaringan peralatan, mesin dan sistem komputer daripada gangguan yang tidak diingini. Maksud dia di sini ada rangka atau framework untuk jaga keselamatan dia, semua data, pengaliran data dalam proses pembuatan itu terkawal antara mesin, sistem dalam premis tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Jadi dia ada kawalan tertentu dari segi keselamatan pengaliran data. Nama pilihan E,
Pautan rangkaian yang membolehkan kendari termasuklah keselamatan rangkaian dan pelbagai peralatan, mesin dan sistem komputer yang dapat berinteraksi dan bertukar maklumat terkini tanpa tergendala. Maksud dia semua penyambungan dah tersedia ada dan juga merangkumi faktor-faktor keselamatan dalam rangkaian. Jadi di sinilah inilah yang yang diharap-harapkan rangkaian komunikasi di dalam sistem pembuatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan terakhir, jadi soalan ke-15. Jadi teknologi penyambungan keselamatan data. Jadi di sini kita selalu dengar network security, data security. Jadi ini satu cabang yang penting, tapi ramai PKS di Malaysia memang mengabaikan sebab untuk menjaga keselamatan data kita perlu membeli perisian yang agak mahal untuk menjaga dan juga beli kita namakan dia dinding firewall lah, okey, dinding api. Di mana kita kena jaga bukan antivirus, jadi kita kena jaga apa yang data yang di dalam bangunan dalam bangunan kita. Jadi maksud dia dalam aktiviti ini soalan 15 menanyakan keselamatan data dan komunikasi semakin penting bagi operasi organisasi lebih-lebih lagi yang berhasrat menuju arah transformasi pendigitalan. Apakah tahap keselamatan IT dan keselamatan data yang telah dilaksanakan oleh organisasi saudara? Jadi di sini pilihan A, tiada penyelesaian keselamatan IT. Maksud dia memang tiada apa-apa keselamatan, tak ada firewall, okey. Pilihan B, penyelesaian keselamatan IT telah dirancang. Cuma dirancang tapi tiada lagi, okey. Pilihan C, penyelesaian keselamatan IT telah dilaksanakan sebahagian. Okey, bukan sepenuhnya. Jadi mungkin di peringkat ERP saja yang ada. Okey, tapi di shop floor, di bahagian pembuatan memang tak ada. MES level tak ada. Jadi ini pun salah satu masalah. Pilihan D, penyelesaian keselamatan IT yang komprehensif telah dilaksanakan dengan rancangan utama yang dikembangkan untuk menutup sebarang jurang. Jadi di sini adalah lebih lengkap keseluruhan dia. Okey, jadi dia tetapi masih lagi ada sedikit kekurangan, tapi kebanyakan telah dijaga. Pilihan E, penyelesaian keselamatan IT telah dilaksanakan untuk semua peringkat dan bidang yang relevan dan sering dirujuk semula untuk memastikan ia memenuhi piawaian tertentu. Jadi di sini menunjukkan syarikat tuan-tuan dan puan telah lengkapkan semua keselamatan yang ada untuk menjaga data atau rangkaian perhubungan data antara aliran data di dalam syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Dan di masa yang sama, dari masa ke semasa, tuan-tuan dan puan-puan juga menguji kekuatan mengikut piawaian yang tertentu. Jadi di sini kita selalu dengar perkataan hacker. Jadi hacker memang kerja dia untuk hack rangkaian data ni untuk mencari maklumat atau mencuri maklumat atau sengaja untuk mencacatkan operasi tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini juga sering berlaku dalam dunia penjagaan hari ini. Okey. Okey, selepas ni saya telah lengkapkan penerangan 15 soalan untuk self diagnostik ini atau diagnostik diri ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan telah buat imbasan tadi atau sebelum buat imbasan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan membuat imbasan melalui di sini yang dipaparkan imbas untuk diagnosis ni. Untuk buat scan, kemudian boleh menjawab soalan-soalan yang terpaparkan tadi yang seperti yang saya huraikan. Okey. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan puan kerana sudi melampirkan master. Sebelum berakhir dari malam ni, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada tuan-tuan dan puan-puan dan selamat bercuti. Terima kasih. Okey, serah balik kepada MPC. Okey, terima kasih Mr. David. Terima kasih kepada yang hadir untuk malam ini.
seperti yang Mr. David beritahu tadi, yang kita ada QR code, so kita kami mengalu-alukan penyertaan semua dengan menimbas QR code dan juga penyertaan semua untuk program seterusnya. Bila kita dah dapat mengisi self assessment tu dan kita tahu di mana kita boleh mengikuti satu lagi program yang ditawarkan oleh MPC, iaitu mentoring session untuk kita bangunkan sama-sama productivity digitization blueprint untuk industri. Itu saja dari kami untuk malam ini. Selamat Hari Malaysia dan selamat malam. Ada Encik Hazim ada soalan ni Encik Hazim? Kemudian Encik Hazim bertanya sendiri. Kita dah allow Encik Hazim untuk bertanyakan soalan. Silakan. Encik Hazim? Adakah dia di mute tu? Rahman kena unmute. Okey, saya dah sekejap Okey. Okey Encik Hazim, kita dah unmute kan? Mungkin boleh tanya soalan? Tadi pun kita menghadapi beberapa masalah sebab kita punya organizer juga tak tak dengar dia bercakap. Rahman sendiri, our organizer, tak boleh nak berkomunikasi dengan kita. So mungkin kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh email kepada kami ataupun email kepada kami dengan selepas ini Rahman akan EPN sendiri akan hantarkan email kepada tuan-puan berkenaan dengan inisiatif ini. So kat situ juga boleh nanti puan dan puan boleh reply email kita tu dengan menanya soalan jika ada. So saya rasa kita ada masalah teknikal di sini lah. So dengan itu sekian. Terima kasih dan selamat malam semua. Okey, terima kasih. Terima kasih Mr. David. Okey, terima kasih Dr. Fazlina. Okey, bye. Bye.